dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fairuz bin Amir Hamzah, nombor matriks 2588587. Jadi dalam kursus ekonomi dalam pengurusan awam, kumpulan kami telah memilih sistem ekonomi sebagai tajuk tugasan kumpulan dan juga telah dibahagikan kepada beberapa bahagian. Saya akan menerangkan tentang penglibatan individu dalam perniagaan di Malaysia menerusi import dan ekspor. Malaysia telah melaksanakan program kepelbagaian pertanian dan promosi perindustrian berdasarkan pergantian import pada tahun 1960-an. Namun kerajaan beralih kepada strategi promosi ekspor pada awal tahun 1970-an. Jumlah ekspor pembuatan meningkat daripada 29% pada tahun 1975 kepada 69.2% pada tahun 1985. Kadar pertumbuhan tahunan purata meningkat dengan ketara dari segi import bagi tahun 1990 hingga 1995 sebanyak 15%. Malaysia telah muncul sebagai pesaing ekspor utama di rantau ASEAN dan berada di kedudukan negara teratas. Jadi bukti empirikal tentang perdagangan dan pertumbuhan. Banyak kajian telah mengkaji hubungan empirikal antara perdagangan dan pertumbuhan, contohnya Vandenberg dan Lever 2015. Namun menerusi Stennis 2006, keterbukaan memberi manfaat kepada ekonomi kerana ia menggalakkan penyebaran pengetahuan dan teknologi melalui beberapa saluran. Keterbukaan membantu pengeluar domestik mengakses idea, barangan perantaraan, perkhidmatan dan modal dan juga menggalakkan pengagihan melalui beberapa saluran. Keterbukaan membantu pengeluar domestik mengakses idea, barangan perantaraan, perkhidmatan dan modal dan juga menggalakkan pengagihan sumber yang cekap melalui kelebihan perbandingan. Menerusi Hopper 2005, mengkaji peranan yang dimainkan oleh perdagangan dalam pembangunan ekonomi melalui saluran pemindahan teknologi dianggarkan oleh jumlah productivity factor. Tiga jenis faktor yang dikenal pasti oleh beliau yang mempengaruhi proses pemindahan teknologi, iaitu usaha langsung diambil untuk memindahkan teknologi, kapasiti untuk menerima pakai teknologi dan perbezaan dalam keadaan asas antara negara penderma dan penerima. Dalam pembincangan ini, dengan perkembangan internet, banyak perniagaan kini mula bersaing pada skala global. Usahawan mula berusaha untuk menjadi lebih berdaya saing, sama ada dengan mengimport atau mengekspor barangan. Mengimport dan mengekspor barangan bukan sekadar teras kepada mana-mana perniagaan yang besar dan berjaya. Ia juga membantu perkembangan ekonomi negara. Juga memberi kepentingan kepada pengguna individu. Jadi pengguna individu boleh mendapat manfaat daripada produk atau komponen tertentu yang tidak dihasilkan secara tempatan tetapi tersedia untuk membeli secara dalam talian daripada perniagaan di luar negara. Salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan. Okey, pada tugasan kali ini saya akan menerangkan golongan-golongan masyarakat kita yang melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan seperti mana yang anda tahu, okey, terdapat beberapa golongan iaitu seperti B40, M40 dan T20. Seperti mana yang kita tahu, B40 pendapatan isi rumah itu adalah di bawah 4,849. Okey, seterusnya M40 di mana pendapatan jumlah pendapatan dianggarkan di dalam jumlah 4,850 sehingga 10,959. Bagi T20 pula di mana pendapatan bulanan adalah melebihi 10,959 ke atas. Seperti mana yang kita tahu, banyak golongan yang kurang berkemampuan, okey, tetapi melibatkan diri dalam perniagaan yang ada di dalam Malaysia. Antara aktiviti ekonomi yang menyumbangkan kepada sumber pendapatan negara iaitu pertanian, penanaman lada, pokok getah, penanaman buah sawit serta beberapa aktiviti pertanian yang lain. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai keberanian dalam meningkatkan taraf hidup dengan menceburi perniagaan yang berasaskan dalam talian seperti mana yang dibuat oleh negara-negara maju yang lain. Antaranya adalah perniagaan di mana menggunakan aplikasi jualan atas talian untuk mempromosikan hasil jualan dengan memfokuskan pelanggan di dalam dan juga luar Malaysia. Terdapat beberapa
sumber penerangan yang diperolehi oleh peniaga-peniaga kita, di mana terdapat kursus-kursus serta penerangan daripada peniaga-peniaga yang sudah berjaya, iaitu terutamanya peniaga tempatan. Okey, di mana mereka telah memberikan kelas ataupun ceramah yang disediakan secara percuma oleh penganjur. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga turut membantu peniaga-peniaga yang sedia ada, terutamanya peniaga-peniaga kecil, seperti menyediakan tapak jualan dan juga memberikan dana untuk menaik taraf laluan-laluan yang digunakan untuk mengutip hasil tanaman mereka. Kesimpulannya, perbezaan taraf kehidupan bukanlah penghalang bagi setiap golongan masyarakat di Malaysia dalam melibatkan diri dalam bidang ekonomi, seperti mana tokoh-tokoh perniagaan tempatan yang telah pun berjaya telah membawa nama negara lebih dikenali di negara luar. Semua pihak termasuk pihak kerajaan perlu lebih banyak membuat pemantauan serta membantu golongan peniaga kecil supaya sedikit sebanyak dapat membantu golongan tersebut untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka supaya dapat membantu ekonomi dalam negara kita, iaitu Malaysia. Usaha kerajaan dalam merancangkan lagi perniagaan di Malaysia dari segi penyediaan tapak jualan. Dari segi tapak jualan, pihak Pama telah memperkenalkan Pasar Tani. Pasar Tani merupakan sebuah institusi pemasaran bagi tujuan membangunkan saluran pemasaran serta menggalakkan penyertaan usahawan tani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka sendiri terus kepada pengguna. Ia bercirikan mudah alih dan suasana karnival dengan identiti yang tersendiri dan seragam. Selain itu, sebagai medan pertemuan pengeluar pengguna, berupaya membantu petani menerima harga yang munasabah dan menguntungkan manakala pengguna mendapat bekalan bermutu dengan harga yang berpatutan. Penubuhan pasar tani telah melahirkan ramai petani yang bersikap responsif serta mempercepatkan proses pembangunan sosioekonomi masyarakat tani selaras dengan dasar agromakanan negara. Pasar Tani Kekal dibangunkan bertujuan untuk menambah bilangan outlet pasaran kekal dan menaik taraf infrastruktur pemasaran sedia ada. Melalui transformasi ini akan memberi manfaat kepada usahawan dan pengunjung di samping dapat meningkatkan pendapatan usahawan dan penjaja sedia ada.